Tuan-tuan dan puan-puan, adakah ini benar? Tahukah Anda apa yang sedang berlaku di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur Kelia sekarang? Jumlah ketibaan harian di Kelia telah memecahkan rekod. Namun apa yang lebih mengejutkan adalah sebahagian besar daripada mereka adalah golongan elit, berpendidikan tinggi dari Amerika Syarikat. Keluarga kami tidak akan kembali ke Amerika lagi. Ini adalah kata-kata James Anderson, seorang usahawan IT berusia 39 tahun dari Silicon Valley. Beliau pernah memperoleh pendapatan tahunan sebanyak USD 350.000, namun kini jurutera lulusan MIT, pakar keuangan Wall Street, dan profesor dari universiti terkemuka sedang mengemas beg mereka dan menaiki pesawat menuju ke Malaysia. Apa sebenarnya yang sedang berlaku? Media Amerika menggelar fenomena ini sebagai kejutan migrasi terbalik. Ini bermakna tren bakat yang mengalir ke Amerika sejak 50 tahun lalu kini sedang berbalik arah sepenuhnya. Apa yang lebih mengherankan, apa yang mereka cari di Malaysia bukanlah sesuatu yang luar biasa. Sebaliknya, hanyalah kehidupan harian yang biasa. Kebiasaan yang dahulunya dianggap sebagai satu kemewahan di bandar-bandar Amerika kini telah membuatkan 300-500 orang membuat pilihan ini. Apa sebenarnya yang mereka temui di Malaysia? Sekarang mari kita dengar satu kisah benar yang mengejutkan daripada sebuah keluarga asing yang meninggalkan American Dream demi memilih Malaysia. Sebelum kita bermula, jika Anda boleh menekan butang suka dan langgan, ia akan sangat membantu kami untuk berkongsi lebih banyak kisah menarik dari Malaysia. Hai semua, nama saya James Anderson. Saya dahulunya seorang ahli perniagaan biasa yang mengendalikan syarikat IT di San Francisco. Saya, istri saya Sarah dan anak lelaki kami yang berusia 10 tahun. Mark telah tinggal di sana selama 15 tahun. Hidup saya mula berubah sepenuhnya pada suatu petang hari Selasa. Sebaik sahaja saya selesai satu mesyuarat penting di syarikat saya, menerima panggilan telepon daripada istri saya. Suaranya bergetar. Dia memberitahu bahawa sekolah Mark telah mengeluarkan notis kecemasan. Pihak sekolah mengarahkan ibu bapa untuk segera menjemput anak-anak mereka. Alasannya adalah kerana situasi berbahaya sedang berlaku berhampiran sekolah. Namun tiada butiran lanjut diberikan, mereka hanya mengulang-ulang supaya kami memandu ke sekolah dengan segera. Perjalanan selama 20 menit itu terasa seperti masa paling panjang dalam hidup saya. Pintu pagar sekolah sudah dikepung oleh 5 buah kereta polis. Bunyi helikopter berlegar-legar di atas kepala. Ibu bapa menangis mencari anak-anak mereka manakala guru-guru dengan wajah pucat menyerahkan murid-murid kepada ibu bapa masing-masing. Apabila saya menemui Mark, dia sedang menggenggam erat tangan rakannya dengan wajah yang kaku. Di dalam kereta semasa perjalanan pulang, Mark tidak berkata sepatah pun. Mark yang biasanya banyak celoteh kini diam 1000 bahasa, hanya merenung keluar tingkap. Malam itu saya menonton berita. Laporan menyatakan bahawa kejadian tembakan rambang telah berlaku hanya 3 blok dari sekolah. Mujurlah sekolah itu selamat. Tetapi penduduk di kawasan sekitar telah dipindahkan. Perkataan mujur itu terdengar sangat kosong. Malam itu Mark mengalami mimpi buruk, menjerit lalu terjaga dan tidak dapat bertenang selama 1 jam. Ini bukan perkara yang sepatutnya dilalui oleh seorang kanak-kanak berusia 10 tahun. Keesokan harinya, walaupun saya pergi ke pejabat, saya tidak dapat menumpukan perhatian langsung terhadap kerja. 3 orang rakan sekerja saya juga menghadapi situasi yang sama. Mereka semua adalah ibu bapa yang mempunyai anak. Semasa waktu makan tengah hari di kafeteria pekerja, saya terserempak dengan seorang rakan sekerja yang memberitahu bahawa dia akan berhijrah ke Kanada bersama keluarganya dalam bulan ini juga. Alasannya, dia tidak sanggup lagi membesarkan anak di sini. Mendengar kata-kata itu, buat pertama kalinya saya berfikir dengan serius. Adakah betul untuk membesarkan anak di sini? Malam itu saya dan istri berbual panjang. Istri saya berkata setiap pagi apabila menghantar Mark ke sekolah hatinya bagaikan direntap. Dia bimbang sama ada anak kami akan pulang dengan selamat. Sepanjang hari dia tidak dapat melepaskan telefon bimbitnya. Saya juga sama. Walaupun semasa bermesyuarat atau bercakap dengan pelanggan, jauh di sudut hati ada kegelisahan yang menghantui. Kami sering berbincang mengenainya. Meninggalkan kehidupan syarikat dan rangkaian kenalan yang telah dibina selama 15 tahun di sini bukanlah satu keputusan yang mudah. Tetapi apa yang lebih menakutkan adalah jika kami tidak melakukan apa-apa dan terus hidup begini. Tidak lama kemudian sekolah Mark mengadakan mesyuarat ibu bapa tergempar. Pihak sekolah mengumumkan peraturan keselamatan baharu, termasuk mengetatkan kawalan keselamatan semasa waktu datang dan pulang sekolah, menambah latihan pemindahan kecemasan,
dan memperketat prosedur pengesahan identiti ibu bapa. Selepas mesyuarat tamat, ibu bapa berbual di koridor. Apa yang mengejutkan 3 daripada 10 keluarga menyatakan mereka sedang mempertimbangkan untuk berpindah. Seorang bapa berkata dia mahu berpindah ke Oregon, manakala keluarga lain sedang mempertimbangkan Eropah. Ketika itulah saya sadar bukan kami sahaja yang berasa tidak selamat. Malam itu saya duduk di bilik kerja rumah saya, membuka komputer riba dan menaip di kotak carian negara paling selamat di dunia. Keputusan carian muncul. Walaupun terdapat pelbagai statistik dan data, ada satu negara Asia yang sentiasa berada di kedudukan teratas, Malaysia. Dalam indeks jenayah, ketenteraman awam dan keselamatan waktu malam, Malaysia menduduki tempat yang sangat baik, terutamanya di Asia Tenggara. Indeks keselamatan untuk kanak-kanak dan wanita juga sangat meyakinkan. Saya tidak tahu banyak tentang Malaysia, hanya tahu ia sebuah negara yang pesat membangun, terkenal dengan menara berkembar Petronas dan kepelbagaian budayanya. Malam itu saya terus mencari maklumat sehingga subuh. Saya membaca pengalaman warga asing yang tinggal di Malaysia dan menonton video kehidupan di sana di YouTube. Apa yang paling meninggalkan kesan mendalam adalah video seorang ibu dari Amerika. Dia menceritakan bahawa di Kuala Lumpur, anak perempuannya yang masih di sekolah rendah boleh menaiki MRT bersendirian ke kelas tuition, malah berjalan pulang ke hotel pada waktu malam tanpa rasa takut. Saya hampir tidak percaya. Di San Francisco, membiarkan kanak-kanak berusia 10 tahun keluar bersendirian adalah perkara yang mustahil. Beberapa hari kemudian, secara kebetulan, syarikat saya menerima satu cadangan kerjasama dengan sebuah syarikat pemula startup teknologi dari Malaysia. Ia adalah sebuah syarikat keselamatan siber dan AI yang berpusat di Cyberjaya. Semasa meneliti cadangan itu, wakil syarikat tersebut meminta untuk mengadakan panggilan video. Dalam mesyuarat itu dia berkata, "Mengapa tidak Tuan datang terus ke Kuala Lumpur untuk melihat pejabat kami dan berbincang dengan lebih lanjut?" Saya serta-merta merasakan ini adalah satu peluang. Saya berbincang dengan istri dan mencadangkan agar kami pergi sekeluarga dengan alasan lawatan kerja. Kebetulan pula, waktu itu adalah cuti musim bunga Mark. Istri saya bersetuju dengan senang hati. Seminggu kemudian, kami menempah tiket penerbangan ke Kuala Lumpur. Waktu itu saya belum tahu bahawa perjalanan selama seminggu itu akan mengubah hidup kami sepenuhnya. Dari saat kami mendarat di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA, segalanya terasa berbeza. Keluar dari balai ketibaan, perkara pertama yang menyapa mata adalah suasana yang teratur. Orang ramai beratur dengan tertib, papan tanda dalam bahasa Inggeris sangat jelas, dan stesen taksi serta e-hailing diatur dengan sangat kemas. Kami menaiki KLIA Express menuju ke KL Sentral. Di dalam gerabak kereta api, suasananya senyap, bersih, dan Wi-Fi disediakan secara percuma. Mark memandang keluar tingkap dengan penuh rasa ingin tahu melihat kehijauan ladang kelapa sawit yang saujana mata memandang. Penginapan kami terletak di kawasan KLCC, pusat bandaraya Kuala Lumpur, kerana syarikat rakan kongsi mempunyai pejabat satelit berhampiran sana. Selepas mendaftar masuk dan meletakkan barang, istri mencadangkan untuk ke pasar raya berdekatan Suria KLCC untuk membeli air. Dalam perjalanan ke pasar raya, kami menyaksikan satu pemandangan yang mengejutkan. 3 orang kanak-kanak yang kelihatan seperti pelajar sekolah rendah berjalan keluar dari kedai serbaneka tanpa ditemani orang dewasa sambil memegang ais krim dan jajan. Waktu itu sudah pukul 7.00 malam. Saya dan istri saling berpandangan. Ini adalah pemandangan yang mustahil dilihat di San Francisco. Di dalam pasar raya, suasana agak sibuk dengan pekerja pejabat yang baru pulang, kerja suri rumah yang membeli barang dapur, dan pelajar yang menggalas beg sekolah. Pelbagai bangsa dan budaya bercampur gaul, namun suasananya langsung tidak huru-hara. Semasa beratur di kaunter bayaran, seorang wanita di hadapan kami menoleh dan tersenyum. Walaupun dia memakai tudung dan kelihatan sopan, dia mengangguk ramah kepada kami. Keluar dari pasar raya untuk pulang ke tempat penginapan, jam sudah menunjukkan pukul 8.30 malam, tetapi jalan raya masih dipenuhi orang ramai. Kafe-kafe penuh dengan orang yang bekerja menggunakan komputer riba, dan restoran, Mama restoran 24 jam dipenuhi pelanggan. Apa yang paling mengejutkan berlaku selepas itu. Semasa melintas jalan, 2 orang pelajar perempuan berpakaian seragam sekolah menengah berjalan melepasi kami. Mereka ketawa dan berbual tanpa ibu bapa atau penjaga di sisi. Mark memegang tangan saya dan bertanya, "Ayah, kenapa pelajar-pelajar itu tiada orang dewasa yang menemani?" Saya juga sangat tertanya-tanya. Apabila kembali ke bilik penginapan, saya membuka tingkap. Pemandangan jalan raya di bawah jelas kelihatan.
Walaupun sudah melepasi pukul 9.00 malam, jalan raya masih terang benderang dan orang ramai berjalan dengan bebas. Istri saya datang ke sisi saya dan berkata, "Tempat ini rasa sangat lain, udaranya pun rasa bebas." Saya juga mempunyai perasaan yang sama, tiada rasa ketegangan. Rasa gementar yang selalu ada semasa berjalan malam di San Francisco langsung tiada di sini. Keesokan paginya saya bangun awal kerana ada mesyuarat syarikat pada pukul 10.00 pagi. Selepas bersarapan di hotel, saya bercadang memanggil Grab, tetapi kaki tangan hotel menyarankan saya menaiki MRT kerana ia lebih pantas dan menepati masa. Saya turun ke stesen MRT. Walaupun waktu puncak ketertiban sangat terjaga. Semua orang berdiri di sebelah kiri eskalator manakala sebelah kanan dibiarkan kosong untuk mereka yang mengejar masa. Di platform pengumuman dibuat dalam bahasa Melayu dan diikuti bahasa Inggris dengan jelas. Tren seterusnya akan tiba dalam masa 2 minit. Tepat pada masanya tren pun sampai. Gerabaknya sangat bersih. Saya duduk dan di sebelah saya seorang pekerja pejabat sedang membaca berita di telefon manakala di hadapan seorang pelajar sedang membaca buku. Semua orang tenang. Saya tiba di pejabat yang terletak di sebuah bangunan moden di KL Eco City. Kawasannya bersih dan canggih. Saya disambut oleh ketua pegawai eksekutif CEO di lobi. Dia kelihatan berusia dalam lingkungan 40-an dan menyambut saya dengan bahasa Inggris yang sangat fasih. Saya dibawa melawat pejabat. Para pekerja sedang fokus bekerja, suasananya bertenaga. Setiap bilik mesyuarat dilengkapi peralatan terkini. Mesyuarat berlangsung selama 2 jam. Kami membincangkan isu teknikal secara mendalam. Nampaknya potensi kerjasama sangat besar. Apabila tiba waktu makan tengah hari, CEO membawa kami ke restoran berdekatan. Beberapa pekerja turut serta. Kami makan hidangan tempatan nasi lemak dan pelbagai lauk pauk yang sangat enak. Semasa makan kami berbual santai. Seorang pekerja bertanya, "Adakah ini kali pertama Tuan datang ke Malaysia?" Saya menjawab, "Ya." Dia kemudian mencadangkan beberapa tempat menarik. Seorang lagi pekerja berkata, "Malam nanti Tuan boleh bawa keluarga jalan-jalan di Bukit Bintang, suasananya meriah." Saya bertanya dengan nada terkejut, "Adakah selamat untuk berjalan-jalan di sana pada waktu malam?" Pekerja-pekerja itu ketawa dan menjawab, "Sudah tentu selamat." Pukul 2.00 pagi pun ramai orang berjalan, malah wanita pun berani jalan seorang diri. Saya hampir tidak percaya. Selepas mesyuarat petang tamat, saya kembali ke hotel. Istri dan Mark sedang menunggu. Istri saya dengan teruja berkata, "Hari ini kami pergi ke Taman KLCC. Sangat hebat." Dia memberitahu bahawa Mark bermain bola sepak dengan kanak-kanak tempatan. Walaupun bahasa berbeza, mereka boleh bermain bersama. Wajah Mark berseri-seri dengan senyuman ekspresi yang sukar dilihat di San Francisco. Malam itu kami pergi ke Bukit Bintang seperti yang disarankan. Waktu itu pukul 8.00 malam. Jalan raya penuh sesak dengan orang ramai, pembeli belah orang yang mencari makanan jalanan dan pelancong yang bergambar. Pelbagai ragam manusia bersatu, tetapi yang menakjubkan, suasananya langsung tidak mengancam. Saya tidak nampak sebarang tanda amaran awas penyeluk saku yang menakutkan dan polis juga jarang kelihatan kerana keadaan terkawal. Kami berjalan kira-kira 1 jam. Istri menikmati masa membeli belah di pavilion, manakala Mark asyik melihat persembahan jalanan. Pukul 10.00 malam semasa berjalan menuju ke stesen monorail untuk pulang, kami melihat pelajar berpakaian seragam sekolah masih berjalan di situ, mungkin baru pulang dari kelas tuition. Seorang pelajar perempuan berjalan sendirian sambil memakai fon telinga. Kelihatan sedang berbual dengan ibu bapanya di telefon. Detik itu saya faham di sini ini adalah kehidupan harian. Hari ketiga adalah hari tanpa mesyuarat. Kami memutuskan untuk melawat tempat-tempat menarik di sekitar Kuala Lumpur. Kami mulakan dengan Dataran Merdeka. Bangunan Sultan Abdul Samad yang bersejarah itu sangat memukau, walaupun ramai pelancong keadaannya teratur. Papan tanda mempunyai penerangan bahasa Inggris yang lengkap. Selepas itu kami ke Pasar Seni Central Market untuk makan tengah hari. Kami masuk ke sebuah kopitiam lama dan memesan mie kari dan roti bakar. Semasa makan kami melihat sebuah keluarga di meja sebelah ibu bapa dan sepasang anak lelaki dan perempuan yang masih kecil. Anak-anak itu sedang gembira mengambil gambar menggunakan telefon pintar. Tiba-tiba saya rasa pemandangan itu sangat damai. Tiada ketegangan pada wajah ibu bapa itu. Dan anak-anak bebas bergerak. Selesai makan saya pergi membayar. Harganya jauh lebih murah daripada yang saya bayangkan. Makanan untuk 3 orang tidak sampai 80, kira-kira USD 18M. Sebelah petang, kami memutuskan untuk ke Menara Berkembar Petronas.
Kami menaiki lift berkelajuan tinggi ke jambatan udara dan dek pemerhatian. Seluruh bandar raya terbentang di depan mata. Sungai Gombak dan Klang mengalir di celah-celah bangunan pencakar langit dan bukit bukau hijau menjadi latar belakang bandar. Mark menunjuk ke arah pelbagai tempat dengan kagum. Bandar ini besar tapi nampak sangat bersih, katanya. Di dek pemerhatian kami bertemu seorang lelaki tua tempatan yang fasih berbahasa Inggris. Dia bertanya adakah kami dari Amerika. Saya menjawab, ya. Dia bercerita bahwa Kuala Lumpur adalah bandar yang sangat selamat. Malam pun boleh keluar tanpa risau, katanya. Saya bertanya dengan berhati-hati, betul ke tiada jenayah? Orang tua itu tersenyum. Bukanlah tiada langsung, tapi jika dibandingkan dengan negara lain ia sangat minimum. Dalam perjalanan pulang ke Hotel Jam, sudah melepasi 11.00 malam tetapi bandar masih hidup. Kedai serbaneka seperti 7-Eleven dan KK Mart terang benderang. Di hadapan sebuah kedai serbaneka saya melihat dua orang pelajar lelaki sekolah menengah sedang makan mie segera mungkin lapar selepas belajar lewat malam. Istri saya bergumam sungguh ajaib. Waktu begini anak-anak masih selamat makan di luar. Hari berikutnya adalah hari Sabtu. Tiada jadwal khas. Kami bersarapan santai dengan roti canai dan teh tarik, kemudian berjalan kaki di sekitar Taman KLCC lagi. Di situ orang ramai sedang berjoging beriadah dan keluarga sedang berkelah. Di satu sudut kanak-kanak sedang bermain bola sepak manakala ibu bapa duduk di bangku berdekatan. Mark bertanya, boleh tak saya pergi main dengan mereka? Saya kata boleh. Mark berlari ke arah kumpulan kanak-kanak itu. Walaupun bahasa berbeza sebiji bola sudah cukup untuk menyatukan mereka. Saya dan istri duduk di bangku memerhatikan. Seorang bapa yang duduk di sebelah menegur kami dalam bahasa Inggris. Dia bertanya adakah kami sedang melancong. Saya menjawab ya. Dia menunjuk ke arah anaknya yang turut bermain bola darjah 4. Kami berbual tentang kehidupan di Malaysia. Dia kata, hidup di sini sangat mudah perjalanan ke tempat kerja, senang kos sara hidup berpatutan, dan, yang paling penting keselamatan tidak perlu dirisaukan. Anak saya balik dari kelas tuition pukul 10.00 malam naik bas sendiri, katanya. Saya berterus terang bahwa perkara itu mustahil di Amerika. Dia mengangguk dan berkata dia pernah tinggal di Amerika selama 2 tahun dan waktu itu dia sentiasa berasa gelisah. Kira-kira sejam kemudian saya memanggil Mark. Dia berlari datang dengan peluh membasahi dahi dan wajah yang merah padam. Seronok tak, tanya saya. Mark mengangguk sambil tersenyum lebar. Kawan-kawan kat sini sangat baik. Tengah hari itu kami makan nasi ayam di sebuah restoran Cina Muslim yang disyorkan oleh staf hotel. Restoran itu penuh dengan orang tempatan. Harganya sangat murah. Satu set hanya RM12. Apabila kami keluar, pemilik restoran melambai tangan sambil bertanya, sedap tak dalam bahasa Inggris pelat. Petang itu kami berjalan di kawasan beli belah Bukit Bintang sekali lagi. Kami masuk ke dalam pusat beli belah yang besar dan moden. Walaupun ramai orang rasanya bukan sesak yang merimaskan, tetapi sesak yang bertenaga. Di luar pintu masuk ada kumpulan pemuzik jalanan buskers sedang menyanyi. Orang ramai bertepuk tangan dan bersorak. Suasananya bebas dan gembira. Malam itu setelah kembali ke hotel dan berbaring di katil, istri saya bertanya, apa pendapat awak? Saya menjawab jujur, saya sangat terkejut. Ia jauh lebih baik daripada apa yang saya bayangkan. Istri saya juga bersetuju. Sebelum tidur saya terfikir, bagaimana agaknya jika kami tinggal di sini? Hari keempat pagi Isnin, saya menerima panggilan daripada syarikat rakan kongsi untuk mesyuarat akhir pada sebelah petang. Saya tiba di pejabat dan CEO serta beberapa pengurusan atasan sedang menunggu. Mesyuarat berlangsung lebih 2 jam, bukan sahaja membincangkan kerjasama teknikal malah hubungan jangka panjang. Tiba-tiba CEO itu memberi satu cadangan. Apa kata tuan buka cawangan di Malaysia, kerjasama akan lebih lancar. Saya menjawab saya akan pertimbangkan, tetapi kemudian dia menambah tawaran lain. Jika tuan sendiri sanggup berpindah ke sini, kami berharap tuan boleh memegang jawatan naib presiden untuk operasi Asia kami. Tawaran yang tidak disangka-sangka ini membuatkan saya tergamam, tetapi CEO itu serius. Dia berkata dengan pengalaman dan kebolehan saya sangat layak, dan gaji yang ditawarkan setanding dengan apa yang saya terima di Amerika. Selepas mesyuarat, pikiran saya berkecamuk. Dalam perjalanan pulang menaiki Grab, saya terus berpikir, tinggal di Malaysia. Perkara yang tidak pernah terlintas di pikiran beberapa hari lalu. Apabila sampai di hotel, saya memberitahu istri tentang tawaran jawatan naib presiden itu. Istri terkejut. Betul ke saya jelaskan bahwa ia tawaran yang serius. Istri berfikir sejenak dan berkata, mari kita pertimbangkan dengan serius. Malam itu kami bertiga duduk berbincang. Saya tanya Mark,
Kalau kita tinggal di Malaysia, apa pendapat Mark? Mark berfikir sejenak dan menjawab, saya rasa seronok. Budak-budak kat sini baik dan banyak tempat main. Istri juga meluahkan isi hatinya. Beberapa hari ini saya banyak berfikir, tempat ini sangat sesuai untuk besarkan anak. Saya pun meluahkan perasaan sebenar saya. Rasa selamat yang saya rasa di sini sangat istimewa. Bila Mark main di luar sekalipun saya tak rasa risau. Kami berbincang hingga lewat malam. Kami pertimbangkan isu realiti. Bahasa syarikat kata boleh guna bahasa Inggeris lagipun ramai rakyat Malaysia fasih berbahasa Inggeris. Sekolah Mark boleh masuk sekolah antarabangsa. Rumah syarikat sediakan elaun perumahan dan kos perpindahan. Yang paling penting adalah isu keselamatan dan soalan itu sudah pun terjawab. Keesokan paginya, kami membuat keputusan. Kami akan berpindah ke Malaysia. Saya menghubungi CEO itu dan memberitahu saya menerima tawaran tersebut. Dia sangat gembira dan mengalu-alukan kedatangan saya. Prosedur rasmi boleh dilakukan kemudian. Setelah seminggu di sana, kami pulang ke San Francisco. Kembali ke rumah segalanya terasa asing. Kawasan perumahan yang seminggu lalu terasa biasa kini terasa janggal. Keesokan harinya di pejabat saya memberitahu rakan sekerja bahawa saya akan berpindah ke Malaysia. Mereka semua terkejut. Ada yang cemburu, ada yang bimbang. Rakan paling rapat bertanya, kau betul-betul yakin? Saya menjawab dengan penuh keyakinan. Keputusan ini takkan salah. Malam itu kami memulakan persiapan rasmi. Kami mengemas rumah. Barang yang dikumpul selama 15 tahun diasingkan, mana yang perlu dibawa, mana yang perlu dibuang. Saya menghubungi sekolah Mark untuk urusan berhenti sekolah. Pihak sekolah berasa sedih tetapi membantu menyediakan dokumen. Saya menghubungi kawan-kawan. Ramai yang terkejut dan sukar percaya saya akan ke Malaysia. Tetapi apabila saya jelaskan sebabnya mereka faham. Terutamanya, kawan-kawan yang ada anak mereka sangat cemburu. Seorang kawan berkata, dia juga sedang mempertimbangkan untuk berpindah kerana tidak mahu lagi membesarkan anak di situ. Kami menjual rumah kami. Pasaran hartanah San Francisco sangat aktif, jadi rumah terjual dalam masa kurang sebulan. Pembelinya adalah sebuah keluarga dari China. Ironinya, mereka baru datang ke Amerika, manakala kami pula yang mahu pergi. Urusan syarikat juga diselesaikan. Saya menyerahkan projek saya kepada rakan sekerja. Nasib baik semua memberi kerjasama. Proses kontrak dengan syarikat Malaysia, visa perumahan dan sekolah berjalan lancar dengan bantuan syarikat. 2 bulan berlalu. Dalam tempoh itu, satu lagi kejadian besar berlaku di pusat bandar San Francisco. Menonton berita itu, saya semakin yakin keputusan untuk pergi adalah tepat. Sekolah Mark mengadakan majlis perpisahan. Kawan-kawannya berkumpul untuk parti kecil. Mark kelihatan sedih berpisah dengan kawan-kawan, tetapi pada masa yang sama teruja dengan tempat baharu. Tarikh perpindahan ditetapkan pada 15 Mac. Kami hanya membawa barang yang perlu, selebihnya akan dibeli di sana. Malam sebelum berlepas kami duduk di rumah yang kosong. Ini tempat kami tinggal selama 15 tahun, tempat Mark membesar. Walaupun banyak kenangan, saya tahu sudah tiba masanya untuk pergi. Istri duduk di sebelah saya dan bertanya, "Awak menyesal?" Saya menggeleng. Sebaliknya saya tertanya, kenapa kita tak buat keputusan ini lebih awal? Mark keluar dari bilik dan berkata, "Esok kita naik kapal terbang kan?" Rasa macam tak percaya. Wajahnya penuh harapan. Keesokan paginya kami bangun awal. Kami memandang rumah buat kali terakhir. Semuanya sudah berakhir di sini. Dalam perjalanan ke lapangan terbang kami melihat bandar San Francisco yang biasa berlalu pergi. Kenangan 15 tahun berputar seperti film. Kami menaiki pesawat. Apabila kapal terbang berlepas, jambatan Golden Gate semakin mengecil di bawah sana. Istri menggenggam tangan saya dan berbisik permulaan baru. Saya mengangguk. Penerbangan selama lebih 14 jam bermula. Destinasi Kuala Lumpur. Kami tiba di Kelia pada waktu malam keesokan harinya. Keluar dari balai ketibaan, wakil syarikat sudah menunggu. Dia menyambut kami dengan mesra dan membawa kami ke kenderaan. Kami menuju ke kawasan Mont Kiara, sebuah kawasan perumahan ekspat yang populer. Dari tingkap kereta pemandangan malam sangat cantik. Lebuh raya diterangi lampu dan menara berkembar Petronas berkilauan di kejauhan. Kira-kira sejam kemudian kami tiba di Mont Kiara. Kondominium yang disediakan syarikat adalah bangunan setinggi 40 tingkat. Kami naik ke tingkat 25. Buka sahaja pintu sebuah rumah yang bersih dan luas terbentang. Perabot sudah tersedia lengkap. Mark sangat gembira melihat biliknya yang menghadap pemandangan bandar raya. Istri juga tersenyum puas. Walaupun penat, kami lapar. Kami turun ke bawah untuk mencari makanan.
Walaupun sudah pukul 10.00 malam, kedai serbaneka seperti Family Mart dan kedai mamak masih buka. Kami membeli sandwich dan minuman. Juruang menyapa kami, "Welcome bos," dengan ramah. Keesokan pagi saya bangun awal kerana jet lag. Matahari sedang terbit. Kami turun mencari sarapan. Di kedai mamak berhampiran kami memesan roti canai dan teh tarik. Walaupun pertama kali mencuba rasanya sangat sedap. Selepas itu saya ke pejabat. Jaraknya hanya 15 minit menaiki kereta. Saya menghabiskan pagi itu membiasakan diri dengan sistem syarikat. Segalanya teratur. Waktu makan tengah hari rakan sekerja mengajak saya makan nasi kandar. Semasa makan mereka memberi banyak tips tentang kehidupan di sini. Minggu pertama berlalu. Saya sudah biasa dengan kerja dan persekitaran. Hujung minggu kami meneroka pusat beli belah berdekatan seperti Publika dan Satu Utama. Mark seronok bermain di Arkt permainan. Seminggu kemudian Mark mula bersekolah di sebuah sekolah antarabangsa terkemuka. Hari pertama saya risau tapi dia balik dengan gembira. Kawan-kawan semua mesra, ada juga budak dari Amerika katanya. Sebulan berlalu. Rutin harian sudah stabil. Isteri mula belajar bahasa Melayu asas dan menyesuaikan diri dengan budaya tempatan. Mark juga belajar bahasa Melayu di sekolah dan kanak-kanak cepat belajar. Setiap hujung minggu kami berjalan-jalan. Kami ke Melaka melihat kesan sejarah dan sekali lagi ke KLCC. Apa yang paling best adalah kehidupan malam. Pukul 11.00 malam pun orang masih ramai di kedai buku dan kafe. Suatu petang Mark minta izin ke taman permainan di kondominium. Kawan-kawan Malaysia dekat sana main bola katanya. Mula-mula saya ragu tapi istri kata tak apa. Mark turun sendiri. 2 jam kemudian dia balik dengan peluh tapi gembira. Seronok sangat ayah, detik itu saya sedar di sini, anak 10 tahun boleh bermain dengan selamat. Perkara yang mustahil di San Francisco. 2 bulan kemudian saya rasa benar-benar sudah menetap. Syarikat sangat berpuas hati dengan prestasi saya. Istri memulakan perniagaan perundingan dalam talian untuk pelanggan di Amerika, memanfaatkan zon waktu yang berbeza. Mark pula memenangi tempat pertama dalam pertandingan bahasa Inggris di sekolahnya. Suatu hari kawan lama dari San Francisco menghubungi saya. Dia tanya macam mana kehidupan di Malaysia. Saya cerita segalanya. Dia kata dia pun sedang serius fikir nak pindah. Saya tak menyesal. Kalau ada anak inilah tempatnya. Kawan saya tanya apa yang paling best. Saya jawab tanpa ragu. Tak perlu rasa takut. Itu yang paling mahal. Mark kini semakin fasih. Berbahasa Melayu sudah pandai sebut nasi lemak dan terima kasih dengan betul. Dia tunjuk gambar lawatan sekolah ke Museum Negara dengan bangga. Istri pun dah pandai masak kari ayam dan sambal tumis. Mula-mula kekok tapi sekarang jadi makanan kegemaran kami. Syarikat memberi saya bonus besar kerana berjaya mendapatkan kontrak dengan syarikat Amerika. Dengan duit itu saya bawa keluarga bercuti ke Pulau Pinang. Sebaik tiba di sana, bau laut dan makanan enak menyambut kami. Kami memandu ke Batu Feringhi melihat pantai yang indah. Mark tak henti-henti ambil gambar. Malamnya kami makan makanan laut yang segar dan murah. Istri berkata sambil menghirup air kelapa, "Keputusan datang ke Malaysia ni memang terbaik." Hari-hari rasa tenang. Di pejabat saya dinaikkan pangkat. Istri pula semakin berjaya dengan kerjayanya. Mark pula menang anugerah sains hasil kerja berkumpulan dengan kawan-kawan Malaysia. Hujung tahun, syarikat beri lagi bonus. Kami mengadakan mesyuarat keluarga untuk mengenang setahun kami di Malaysia. Mark kata, memang best. Sekolah seronok, kawan ramai. Istri kata, dapat hidup dengan selamat adalah kebahagiaan terbesar. Saya setuju. Mengingat kembali tahun terakhir di San Francisco, setiap pagi penuh berita jenayah. Kini itu semua terasa seperti masa lalu yang jauh. Wajah Mark yang dulu muram dan gelisah kini ceria. Dapat bermain bebas di taman adalah hadiah terbesar buatnya. Kami menyambut tahun baru di KLCC melihat bunga api yang memukau. Mark membuat hajat harap boleh tinggal di Malaysia selamanya. Ayat itu menyentuh hati saya. Lama-kelamaan komuniti kami berkembang. Rakan sekerja lama saya dari San Francisco akhirnya datang melawat dan kemudian berpindah ke sini bersama keluarganya di kawasan Mont Kiara. Kami mula membentuk komuniti ekspat berkongsi info tentang sekolah dan hospital. Syarikat saya juga semakin ramai menerima permohonan kerja dari Amerika. CEO kata ramai yang datang sebab dengar cerita saya. Saya juga dijemput memberi ceramah dalam talian kepada mereka yang ingin berpindah dari Amerika ke Malaysia. Lebih 500 orang menyertai. Soalan bertubi-tubi tentang kerja kos dan pendidikan. Saya jawab jujur tiada tokok tambah. Selepas ceramah itu saya menerima banyak mesej. Ada satu keluarga dari Seattle yang mempunyai 2 anak perempuan, mereka risau tentang keselamatan. Saya bantu beri nasihat. Akhirnya mereka berpindah ke sini dan berterima kasih kepada saya.
Kini komuniti kami mengadakan perhimpunan bulanan di Taman Tasik Perdana berkelas sambil bertukar cerita. Ada bekas pegawai Bank Wall Street dari New York yang kini kerja di bank tempatan, ada dokter dari Chicago yang memuji sistem kesihatan Malaysia yang efisien dan murah. Semuanya ada satu persamaan, datang demi keselamatan anak-anak. Suatu hari Mark tanya ayah, "Kita akan terus tinggal di sini kan?" Saya jawab, "Sudah tentu." Saya melihat berita tentang satu lagi kekacauan di San Francisco. Saya telepon kawan lama di sana, dia kata dia penat hidup macam dalam perang. Dia pun sedang fikir nak pindah. Saya kadang-kadang perlu balik ke San Francisco atas urusan kerja. Setiap kali balik, saya rasa tempat itu bukan lagi rumah saya. Jalanan makin suram, gelandangan makin ramai. Kawan-kawan di sana nampak letih. Bila saya cerita pasal Malaysia, mereka pandang dengan rasa cemburu. "Kau buat keputusan berani," kata mereka. Saya jawab, "Itu keputusan terbaik aku." Bila mendarat semula di Kelia, hati saya rasa tenang. Sampai di rumah, Mark dan istri menyambut saya. Inilah rumah sebenar. Tiada ketakutan, hanya ketenangan dan kebahagiaan keluarga. Itulah kisah kehidupan baru kami yang ditemui di Malaysia. Bagaimana dengan kisah penghijrahan usahawan Amerika ke Malaysia ini? Sila tinggalkan komen sokongan Anda untuk watak utama kisah ini. Ini adalah kisah yang dibawakan oleh saluran Stesen Inspirasi. Jika Anda sukakan cerita ini, sila tekan butang suka dan langgan. Terima kasih kerana menonton.